Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin al-amin. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa ashabihi al-a'immatil ghurril mayamin. Amma ba'du. Hadirin hadirat, para pelajar, para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam membicarakan berkenaan dengan ibadah at-tafakkur, contemplation. Dan pada kelas yang lalu kita sudah pun membincangkan tentang makna tafakkur, ya, kepentingan tafakkur, perbezaan tafakkur dengan tadhakkur. Dan kita dah bacakan serba sedikit perkataan Syekh Malik Badri rahimahullahu taala. Dan bagi mereka yang nak memahami lebih, bolehlah mentelaah kitab Syekh Malik Badri, iaitulah Contemplation, dengan tajuk Contemplation dalam bahasa Inggeris. Mungkin tak sure, mungkin mereka akan terjemahkan dalam bahasa Melayu ataupun sudah ada, tidak pasti. Bagi nak mengetahui dari segi psikologi Islam. Kerana Syekh Malik Badri adalah tokoh pioneer kepada ilmu psikologi Islam di zaman kita ini, rahimahullahu ta'ala. Dan anda dah share juga dalam channel Telegram link kepada satu BBC punya laporan berkenaan kajian di barat yang mengakui bahawa jantung ini, heart, bukan sekadar, fungsinya bukan sekadar mengepam darah, tetapi heart ini ada kaitan dengan mind, dengan minda. Jadi minda tidak lagi sekadar terhad kepada apa yang kita faham sebagai otak. Memang otak adalah tempat berfikir, betul. Otak adalah tempat kita menyimpan maklumat. Tetapi benda tu bermula daripada jantung. Ya. Kerana jantung di sini tempat perasaan, tempat emosi. Ya. Dan benda ni baru nak diakui oleh orang barat, tapi Nabi SAW dah habaq lama dah kat kita. Ya. Sebab itu Allah Ta'ala kata, liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Kalau tidak ada perasaan, tidak ada pemikiran. Seorang manusia, seorang ayah berfikir tentang anaknya, berfikir tentang masa depan anaknya, macam mana dia nak jaga anak dia, macam mana dia nak ini. Kerana apa? Kerana dia ada rasa sayang kepada anak itu. Seorang ibu bertungkus lumus fikir nak masak apa, nak ni semua, kerana dia sayang kepada anak. Ya? Tapi kalau tidak ada perasaan sayang, adakah kita akan duk fikir pasal masalah seseorang? Tidak. Ada orang fikir cara nak buat buruk dekat orang. Kenapa dia fikir nak buat buruk dekat orang? Kerana ada rasa benci, ada rasa marah. Jadi ini emosi ini. Ya? Emosi. Kenapa kita berfikir tentang Allah? Berfikir tentang kebesaran Allah. Berfikir tentang ciptaan Allah. Mengingati Allah. Kerana dalam hati ini ada khauf, ada raja, ada mahabbah. Jadi ini emosi, amalul qalb ini penting. Sebab itu Nabi kata, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb. Al-qalbu malikul a'dha. Jantung ini macam mana para ulama sebut, ialah raja anggota badan. Macam mana dia adalah pengepam darah. Dia yang pam darah. Maka itu dialah juga yang mengepam iradat, kehendak. Ya? Jadi ini benda yang kita kena faham. Ya? Memahami manusia, memahami psikologi manusia tidak cukup dengan sekadar kita memerhatikan tubuh badan manusia. Kerana manusia ini ada minda, ada mind and soul. Ada minda yang bukan otak.
Otak tempat beradanya minda. Okay? Ada soul, ada nyawa, ada ruh, ya, yang menjalar dalam tubuhnya. Yang benar ni semua ghaib. Yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, berkenaan dengan ruh. Ya? Jawab olehmu bahawasanya ruh itu adalah urusan Tuhanku. Dan tidaklah kamu diberi ilmu berkenaan dengannya kecuali sedikit sahaja. Kita tidak boleh ikut segala apa yang disebut oleh orang barat tentang psikologi, tentang emosi, tentang perasaan yang datang. Ini mesti baca buku Syekh Malik Badri juga, satu lagi, apa tajuk dia, The Dilemma of the Muslim Psychologist. Dilema ahli psikologi Muslim, ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Ya. Asalnya buku tu bahasa Inggeris. Kita baca buku-buku macam ni supaya kita faham pasal apa. Kita ni hidup dipenuhi. Kita tengok TV orang apa ahli motivasi bercakap lah, dengar radio orang ni cakap, baca sahabat baca. Tapi mereka ni ambil kajian-kajian daripada barat. Ya. Mengikut parroting, menjadi kakak tua mengajuk apa yang telah dicakap oleh orang barat yang sebenarnya dia adalah pseudoscience. Bukannya sains yang asli, bukan yang tulen. Dia adalah sains palsu, tidak berpijak kepada ilmu yang sahih. Ya. Ini perlu kita jelaskan. Ya. Sebab itu bila masa kami belajar psikologi dulu di Madinah, awal-awal kelas itu Syekh dah semua buat dah. Syarah dah semua letak dah. Buat apa? Jadual. Beza psikologi barat, psikologi Islam. Ya. Dan bagus, alhamdulillah. Ya. Dalam sistem pengajian Islam ni, bila ada kesedaran tentang kepentingan ilmu psikologi itu diislamkan, kita dapati institusi-institusi pengajian Islam, mereka yang mengambil pengajian Islam tidak dapat berpisah daripada pengajian psikologi. Daripada kami ambil diploma dulu, masuk degree, kena belajar. Walaupun masa di Madinah dulu pun belajar psikologi. Asas lah, bukan nak kata. Tapi maksudnya orang agama dia kena ada asas. Dia kena tahu. Sebab ni di antara cabaran ilmu yang besar yang datang daripada barat ialah ilmu psikologi, yang ilmu ini sangat diagungkan oleh orang barat. Orang barat sangat mengagungkan kerana dia ilmu yang mengkaji tentang manusia, ilmu yang mengawal manusia, kerana manusia ni adalah misteri. Ya. Dia ada beberapa misteri, 3 misteri yang orang barat anggap kalau kita tak dapat keluar daripada misteri ini, kita tak dapat keluar daripada Tuhan. Kita tak boleh tinggal Tuhan kalau kita tak ada jawapan pada 3 persoalan ini. Apa dia? Asal usul kejadian. Asal usul kejadian. Yang kedua, manusia. Psikologi manusia. Apa dia manusia punya pemikiran, tindak tanduk manusia, macam mana kita nak predik, kita nak jangka. Dan yang ketiga itu ialah tentang rahsia. Kenapa? Rahsia sejarah, rahsia manusia ni. Kejadian alam ni secara seluruhnya. Apakah punca manusia ni berebut itu, berebut ini, perang jadi kenapa? Rahsia sejarah. Apa yang mengawal, apa yang menentukan tindak tanduk sejarah. Yang mana dalam ajaran agama dan di barat pada waktu itu ialah ajaran Kristian, tentulah jawapannya ialah ini semua adalah ciptaan Tuhan. Tuhan ciptakan manusia, Tuhan yang mengetahui tentang isi dalaman manusia, alimun bidzatus sudur, dan Tuhanlah yang menentukan takdir. Okey. Dan kita kata benda tu ajaran ahli kitab, tidak dari jauh dengan Islam, konsepnya, asasnya. Walaupun Islam lebih jelas.
Tetapi disebabkan Kristian tidak ada jawapan jelas tentang benda ni, dia cakap Tuhan tapi dia tak. Ya? Kita tahu lah kitab mereka diubah dan sebagainya. Ajaran mereka sudah tidak asli. Membolehkan akhirnya mereka berjaya mendapat 3 teori untuk keluar daripada ajaran Tuhan. Ajaran Darwin menggantikan Tuhan dalam asal-usul manusia. Ajaran Freud menggantikan Tuhan dalam masalah psikologi manusia. Dan ajaran Karl Marx menggantikan Tuhan dalam perjalanan sejarah. Walaupun Barat, Eropah, mereka kapitalis, tapi mereka setuju dengan Marx bahawa yang menentukan sejarah itu ialah perebutan ekonomi, kuasa ekonomi. Kita tengok apa semua ekonomi, economic war. Ya? Semua dihadkan kepada benda material yang nampak. Maka dengan itu hilanglah ya, pengaruh agama dalam sains moden. Benda-benda ni kita kena faham. Jadi yang kita sebut membentuk Weltanschauung, world view. Ya, yang kita akan bincangkan dalam ceramah khas yang akan datang nanti insya-Allah taala. So hari ini kita balik tajuk kita tentang at-tafakkur, berfikir. Kata musannif rahimahullah taala, at-tafakkuru fil kitab wa sunnah. Tafakkur dalam Quran dan Sunnah. Apakah yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita tentang tafakkur dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beritahu kepada kita tentang tafakkur. Dia kata waradat ayatun wa ahadithu kathiratun fi tafakkur. Banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menggesa, yang menyatakan tentang tafakkur. Taratan bil amri bih. Kadang-kadang suruhan untuk bertafakkur. Wataratan bitanbihi ala fadlihi wa thana'i ala ahlihi. Dan ada juga ayat dan hadis yang memuji perbuatan tafakkur dan orang yang bertafakkur. Wataratan bitawa'udi man na'a bijambihi anhu wa tanakkaba sabilah falam yuqallib fil ayati basirah wala basara fanqalaba mu'rida la yalwi ala 'idhatin aw 'ibar. Dan kadang-kadang dengan ancaman kepada orang yang berpaling daripada tafakkur. Ini adalah metod Al-Quran. Macam kita dah bincang minggu lepas ya Khamis. Kan? Hidayah Quran. فالله يرشدنا إلى النظر في خلق هذا العالم العلوي والسفلي. Allah membimbing kita untuk mengkaji, merenung penciptaan alam sama ada di langit maupun di bumi. Wa min zalik, di antara ayat-ayat ini ialah qaulullah tabaraka wa ta'ala, firman Allah tabaraka wa ta'ala surah Al-Baqarah ayat 164. Ayat 164. Tuhan kata, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Dan ini Tuhan datangkan ayat ini kerana nak menegakkan bukti keesaannya. Sebab Allah Ta'ala kata sebelum ayat ini,
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Dan sembahan kamu yang hak itu adalah sembahan yang esa. Tiada sembahan yang hak kecuali Dia sahaja, yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Simpati, lagi bersimpati kepada makhluknya. Lalu Tuhan sebutkan, inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan peredaran malam dan siang, wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan kapal-kapal yang berlayak di lautan membawa barang-barang yang bermanfaat kepada manusia. Kapal yang penting, ya, kapal lah, laluan kapal lah untuk bawa barang-barang kita. Kan kita beli Lazada, beli apa semua daripada negara China, negara sana. Ya. Mai. Kan. Wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. Dan apa yang Tuhan turunkan daripada langit yang berupa air hujan, yang dengan air hujan itu Dia hidupkan permukaan bumi, tumbuh-tumbuhan, setelah mana ianya kering kontang. Dan bertebaranlah dengannya, dengan air hujan itu Dia menebarkan binatang-binatang, ternak dan orang yang berjalan. Maksudnya apa yang berjalan di muka bumi ini hidup dengan sumber air yang datang daripada langit ini. Wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah, dan perjalanan angin, was sahabil musakhkhar, dan awan yang dijalankan di antara langit dengan bumi. Tidak di langit, tidak di bumi, dia di antara. Bainas sama'i wal ardh la ayatin liqaumi ya'qilun. Terdapat tanda-tanda bukti keesaan Tuhan tadi bagi siapa? Liqaumi ya'qilun, bagi orang yang berakal. Maksud berakal di sini apa? Ya'qilu, aqala ya'qilu, yakni berfikir. Bagi orang yang berfikir. Orang yang berakal di sini bukan makna berakal itu ada akal, maksudnya menggunakan akal, sebab dia fi'il mudhari'. Orang Arab kata aqala ya'qil, maksudnya berfikir, faham. Orang yang fikir dan faham dan mengambil pengajaran, itu makna ya'qilun. Ya. Jadi maknanya Allah Ta'ala suruh kita merenung kejadian alam ini, yang mana dengan itu, dengan kita berfikir tentang kejadian alam lah, kita akan mendapati bukti-bukti keesaan, kebesaran dan kebenaran ilahiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Demikian juga dalam surah An-Nahl ayat 10 sampai 17. Dan surah An-Nahl ni dikenali dengan suratul Ni'am, surah nikmat-nikmat. Kerana banyak dalam tu Allah Ta'ala ungkit tentang nikmat-nikmat yang diberi kepada manusia. Allah kata apa? Huwallazi anzala minas samaa'i maa'a lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun yumbitu lakum bihi az-zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli ath-thamarat inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون
أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. Maksudnya, dialah yang menurunkan daripada langit air hujan bagi kamu, daripada air hujan itu buat minum, syarabun, wa minhu syajarun fihi tusimun, dan dengan air hujan itulah, daripada air hujan itulah jadinya tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok buah-buahan yang kamu bagi makan kepada binatang ternak. Yumbitu lakum bihi az-zar'a waz-zaituna wan-nakhila wal-a'nab. Tuhan menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, dan buah zaitun, dan buah kurma, dan buah anggur, dan daripada pelbagai jenis buah-buahan. Wa min kulli thamarat. Inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada perkara ini terdapat tanda, bukti kebesaran, keesaan, ketuhanan Allah bagi mereka yang berfikir. Liqaumin yatafakkarun, bagi golongan yang berfikir. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, dan dia menjalankan untuk kamu malam dan siang. Malam dan siang dijalankan untuk kita. Bumi berputar pada paksinya, mengelilingi matahari. Matahari bergerak pada paksinya. Bulan mengelilingi bumi. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ, dan juga bintang-bintang diperjalankan dengan perintahnya. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin ya'qilun. Pada benda ini juga ada tanda-tanda bagi orang yang berakal, yang berfikir. Ya. Dulu orang kafir, saintis barat menganggap bila mereka dah terima konsep atheism, tidak ada Tuhan dan sains tidak perlu kepada Tuhan, mereka kata alam ni memang ada macam ni lah daripada dulu. Langit, bumi ni memang sedia wujud, wajibul wujud. Bagi mereka dia tak ada mula. Dia tak ada mula. Lepas tu orang duk teropong langit. Orang teropong langit, dia kata, awak langit gelap, sedangkan bintang banyak. Bintang banyak. Dia pun kajilah, pasal apa langit ni gelap walaupun bintang banyak, pasal apa dia tak cerah macam siang bila malam. Kan? Tapi bintang banyak. Adakah sebab tak cukup bintang? Tak. Kan? Akhirnya mereka kata, sebabnya mereka kata cahaya bintang di waktu malam ni tak semuanya sampai serentak dekat kita. Kan? Dia ada tempoh masa. Ya, bintang tu berkelip. Matahari sendiri 8 minit baru sampai cahaya, betul tak? Jadi mereka kata bintang-bintang ni lagi jauh. Kan? Jadi pasal apa cahaya tu mengambil masa yang begitu lama untuk nak sampai ke bumi. Sebab tu kita nampak bintang malam tu dia kelip. Nampak halu-halu saja. Tu pun cahaya tu dah lama dah. Dia duduk berjalan main suluh kita. Kan? Saya dapat kaji. Rupanya dia kata sebab alam ni, universe ni, dia expanding. So dia kata kalau pun dia ambil masa yang lama, tapi mesti lama-lama akan sampai. Tak? Lama-lama akan sampai. Akhirnya malam ni akan jadi cerah. Sebab penuh cahaya bintang. After billion trillion years, then the night sky will be bright. It should be like that. Tapi dia kata pasal tak. Pasal apa tak ada tu? Pasal apa? Walaupun dah lama tapi still cahaya tu main sikit. Dia berkata ini hanya boleh kalau dia kata kalau alam semesta ni, universe ni, dia duk expand. Jadi bintang tu kuih jauh. Kan? Bintang tu kuih duk pergi jauh. Dia tak mendekat, dia duk pergi jauh. Jadi cahaya tu walaupun dah nak sampai, tapi sekejap lagi bila alam ni mengembang, cahaya tu kena atas lagi. Tambah lagi masa. Akhirnya diterimalah teori bahawa alam ni expand. Bila Hubble buat dia punya teropong apa semua, panggil Einstein main tengok apa semua, dia kata betul lah, dia kata alam ni expanding. Kan dia kata tengok dia garis merah ni bergerak kan dekat teleskop dia tu, nampak lah
Kan? Rasanya titik ini. Malam ni kita tengok dia duduk sini. Lepas tu nanti kita tengok pula dia dah bergerak. Pergi jauh kita. Dia kata the universe is expanding. Kan? Einstein sudah tak ada duduk malam. Einstein sudah susah hati lah. Kan? Pasal apa? Dan semua ahli-ahli saintis pun jadi susah hati. Semua jadi susah hati. Pasal apa? Dia kata kalau alam ni expanding, maknanya alam ni ada mula. Maksudnya benda yang mengembang, dia mesti dulu kecut. Dan kalau kita tarik dia ke belakang, maknanya dia akan sampai satu point dia tidak ada. Jadi kalau alam ni dulu tidak ada, bukan macam yang sekarang ada. Dia dulu lain. Ya? Bukan macam yang dulu ada sekarang. Dia berubah, dia dulu tidak ada. Apa yang tidak ada, untuk dia ada, mestilah ada yang menjadikan. Di sinilah yang dikatakan the return of God hypothesis. Kembalinya hipotesis Tuhan, bahawa Tuhan itu ada dalam sains, dalam kalangan saintis. Ya? Subhanallah. Ini. Ya? Nak cerita apa? Nak cerita betapa pentingnya, betapa hebatnya kejadian langit. Sampai Tuhan kata wasakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar wan nujumu musakharatun bi amrih inna fi dhalika laayatin liqaumin ya'qilun. Ada tanda sungguh. Memang bukti sungguh kewujudan Tuhan, kebesaran Tuhan, bahawa dia mencipta alam ini. Demikian juga wa ma dhara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuh. Inna fi dhalika laayatan liqaumin yadhakkarun. Di bumi ini Tuhan tumbuhkan macam-macam. Tuhan ciptakan macam-macam pelbagai warna. Tuhan kata ini juga ada ayat, tanda bagi orang yang mengingat. Wa huwa alladhi sakhkhara al-bahr. Dia juga yang menjalankan laut. Litakulu minhu lahman tariya, supaya kamu makan daripadanya daging yang segar. Daripada laut kita dapat ikan macam-macam. Sotong, ketam, udang, ya. Subhanallah. Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha, dan kamu keluarkan daripada laut itu perhiasan, mutiara, ya. Macam-macam perhiasan yang kamu keluarkan daripada laut menjadi perhiasan yang kamu pakai. Wa taral fulka mawakhira fih, dan kamu tengok kapal-kapal berlabuh di laut, turunkan saut. Kapal-kapal ni semua berlayar di laut, membawa manfaat manusia. Walitabtaghu min fadlihi, supaya kamu mengharapkan fadilat daripada Allah, ganjaran Allah, kurnia Allah. Wala'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, dan dia pasakkan di bumi ini gunung ganang supaya dia tidak bergoncang. Darat ni, kita duduk atas darat. Darat duduk atas apa? Darat ni keliling dengan ayak, tuan-tuan. Laut kiri kanan. Laut kiri kanan. Betul tak? Kalaulah tidak kerana gunung ganang ni dia paku di dalam. Dia bukan duduk atas surface. Gunung ni dia ada pasak dia ke dalam macam paku. Kan, tu orang Melayu kata paku bumi. Dan benda ni telah dibuktikan dalam kajian sains lah. Walaupun kita percaya daripada Al-Quran lebih awal lagi. Kan? Yang mana kalau tidak ada gunung ganang ni, daratan ni akan bergoncang. Itu maksud ayat Quran bila dia kata bumi, al-ard itu tetap, mustaqir, qarar. Al-ard di sini maksudnya darat, tempat kita duduk ni, lawan dengan bahar, laut. Jadi darat ni tetap, tak bergoncang, tak bergoyang, tak berkocok. Sebab adanya gunung ini yang jadi paku. Ya.
Di bawah darat ni pula ada apa? Magma, ada apa semua. Kan? Dan gunung tu dia keluar kok gunung berapi dah. Dia tak keluar kok mana-mana tempat. Tuhan bagi dia saluran. Keluar. Subhanallah. Ajaib. Kan? Jadi itu pentingnya gunung kanan. Wa anharan, dan sungai-sungai. Wa subulan, dan jalan-jalan. Muka bumi ni Tuhan jadikan sungai. Lepas tu Tuhan jadikan jalan. Berdasarkan gunung ganang, berdasarkan sungai apa, kita boleh cam jalan. Kita boleh buat jalan. Kita berjalan atas muka bumi ni. Satu tempat ke satu tempat. Supaya kamu mendapat bimbingan. Wa alamat, dan tanda-tanda. Gunung ganang tu menjadi tanda perjalanan. Wa bin najmi, dan dengan bintang-bintang. Hum yahtadun. Mereka menjadikan petunjuk bintang. Kita tak arah utara, selatan, nak bergerak ke mana. Ni kan nampak gunung, nampak bukit tu ada tempat tu. Tanda. Kan? Afaman yakhluqu kaman la yakhluq? Apakah sama yang mencipta dengan yang tidak mencipta? Macam mana kamu boleh pisamakan Tuhan yang ciptakan benda ni semua, yang sepatutnya dia saja yang kamu sembah? Kamu pisamakan dengan benda hak tak buat apa, hak keras kejung, hak yang dah mati kena kamu dalam tanah. Hak yang tak mencipta, bahkan dia diciptakan. Ya. Diciptakan. Afala tadhakkarun? Apakah kamu tidak mengingat, tidak berfikir? Semua ayat ni cerita pasal tengok alam, kejadian, ingat, fikir. Dan dalam surah Al-Ghashiyah, semua kita dah baca ayat ni. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir. Dan Allah Ta'ala memerintahkan untuk mereka melihat, berfikir secara beramai-ramai dan secara sendirian. Allah kata tentang bukti kebenaran Nabi SAW. Tuhan kata dalam surah Sabah ayat 46, Qul innama a'idhukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah. Tuhan kata aku nak nasihat, nak sarankan dekat hampa satu benda. Bangkit berdiri, Tuhan suruh bangkit. Jangan duduk. Sebab kita ni kalau dalam keadaan main satu benda pada kita, benda yang memerlukan pemikiran, memerlukan penelitian, kita tak boleh dalam keadaan yang sama kita terima benda tu, kita kena buat something. Tukar posisi supaya otak tu berjalan kan. Kalau kita berdiri saat dua orang berpasang-pasang ataupun berseorangan. Antaqumu lillah. Kamu berdiri kerana Allah. Yang pertama sekali kerana Allah. Demi Allah. Mathna wa furada. Berpasang-pasangan ataupun berseorangan. Thumma tatafakkaru. Kemudian kamu berfikir. Fikir apa? Fikir ni pasal Muhammad ni. Ma bi sahibikum min jinnah. Dia bukan orang gila yang macam kamu tuduh. Fikir betul-betul. Hampa ingat balik Muhammad ni siapa? Hampa kenal dia daripada kecil. Kan? Yang hampa tuduh dia macam-macam. Bila dia main dakwah nubuah ini, yang hampa tuduh dia pelik-pelik ni pasal apa? Padahal hampa kenal dia. Fikir balik. Logik ke Muhammad ni hampa kata dia gila, pembohong, tukang syair? Masuk akal ke hampa punya tuduhan tu? Semua tuduhan yang tak logik. Kalau gila, hampa duk suruh dia bawa dia barang hampa berniaga apa? Hampa duk simpan barang hampa kat dia apa? Dia tak? Kalau dia gila, hampa tak bagi amanah barang dia jaga. Bawa barang berniaga. Kan? Hampa lantik dia jadi pemutus hukum siapa nak letak Hajarul Aswad. Tak. Dia bukan orang gila. Kan? Dia cakap bohong. Sejak bila hampa pernah rasa Muhammad cakap bohong? Pernah ada pengalaman? Tak ada. Dan ini mereka sendiri mengaku.
ma jarabna minka kadhiban qat. Kami tak pernah ada pengalaman kau cakap bohong. Tak pernah bohong dalam kehidupan seharian. Dia dengan hampa dia tak cakap bohong. Tiba-tiba dia nak bohong atas nama aku, Tuhan. Masuk akal ke satu orang yang dengan makhluk pun tak pernah cakap bohong, tiba-tiba duduk tak ada sebab apa-apa, tiba-tiba tak semena-mena pergi bohong atas nama Tuhan. Boleh ke? Mana mungkin? Tak mungkin. Hamba kata dia tukang syair. Apa tahu dia ahli syair? Yang dia baca Quran ni sama dengan syair? Tak sama. Ahli sihir, dia pernah belajar sihir apa? Tak ada. Kan? Jadi tuduhan-tuduhan tu kalau kamu fikir, semua tak masuk akal. Satu je masuk akal. Apa dia? Dia memang betul. Macam dia cakap dia Nabi, Rasul. Tu baru betul. Tapi benda tu kena guna akal, guna otak. Fikir. Tak. Kemudian dia kata, wa innama da'a Allah azza wa jalla lidhalik liyutli'a khalqahu ala hikamihi al-balighah allati fiha al-masalih wal manafi' allati tunbi'u 'an 'ilmin wa khibrah wa qudratin wa quwwatin wa iradah wa ghairi dhalika min awsafil kamal. Tujuan Allah Ta'ala suruh kita merenung kejadian alam ni. Siapa? Yang mana alam ni kita kata dia adalah kitabullahi al-manzur. Kita Allah yang terbentang, yang dipandang. Ya, dia adalah ayat fil ufuq. Ya. Supaya makhluk-makhluknya dapat menyaksikan hikmah-hikmah yang sangat tinggi. Yang padanya ada maslahah dan manfaat. Yang memberitahu kepada kita bahawa segala kejadian ini tidak mungkin berlaku melainkan dengan ilmu, pengalaman, kemampuan, kekuatan, kehendak dan lain-lain daripada sifat-sifat kesempurnaan. Allah itu khabir, Allah itu alim, Allah itu qadir, Allah itu qawi, Allah itu murid, Allah itu hakim. Dan keseragaman yang ada dalam alam ni menunjukkan keesaannya. Ya. Tujuan disuruh kita berfikir itu untuk kita mengenal ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Faman nazara fi hadzal Qur'an wa tadabbarahu wa tafakkara fi ayatihi wa 'arafa annahu min 'indillahi 'azza wa jalla wa annahu la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa min khalfihi wa anna al-khalqa la yumkinu an ya'tu bimithli hadzal Qur'an. Dan siapa yang tadabbur alam, kemudian dia tengok Al-Quran, dia tahu bahawa Quran ni bukan bohong. Quran ni tak mungkin makhluk yang bercakap, tak mungkin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cakap. Dan ini perkataan daripada Tuhan yang tidak ada kebatilan. Tidak ada kekurangan. Jadi kita disuruh melihat dalam kejadian alam ni apa dia? Melihat kesempurnaan, keseragaman, manfaat. Tapi kalau kita memandang kejadian alam ini, berfikir, merenung kejadian alam ini, kita mencari kerosakan, kemusnahan, kecacatan. Ada tak orang buat macam tu? Ada. Saintis di barat sekarang, mereka kata alam ni, the universe appeared to us as it has been designed. Appeared as being designed. Nampak macam dicipta, dia kata. Macam direka bentuk. Tapi tak, dia kata jadi sendiri. Jadi tak ada ketahuan hala jadi. Subhanallah. Dan dia berkata, pasal apa? Kalau kita nak benarkan teori Darwin, kita kena cari dalam alam ni aib, kekurangan, kecelaan. Aib. Carilah apa saja organ yang tak berfungsi, DNA yang dianggap sebagai junk, ya, macam-macam lah dia cari. Tapi akhirnya satu persatu apa yang mereka dakwa dulu sebagai junk DNA hari ini terbukti banyak fungsinya.
Apa yang dulu mereka kata vestigial organ, hari ini terbukti dia ada fungsi yang sangat crucial. Subhanallah. Ya, subhanallah. Ada satu orang tu nampak apa? Adnan Ibrahim. Setengah-setengah budak muda suka lah. Dia nak sokong apa nama Darwin. Saya tengok penguin. Penguin ada sayap, tapi sayap penguin dia tak ada terbang. Kan? Sayap penguin tak ada terbang dia kata. So ini bukti bahawa kejadian alam ni ada aib, ada kecacatan. Ia tak mungkin dicipta oleh Tuhan. Maknanya penguin ni jadi dengan evolusi tanpa dikehendaki oleh Tuhan, berlaku di luar daripada iradah Tuhan. Dan sebab tu kita kata Darwin, orang Darwin yang atheist, Darwinis, atheist Darwinis, kita kata okey lah. Dia bukan okey maksudnya tak apa jadi atheist. Na'udzubillah min zalik. Dia kapiak terang jelas. Maksudnya dia ni macam orang kapiak yang jelas terang dah. Dia memang kapiak dan dia beriman dengan benda yang tak logik. Okey, kita kata betul lah tu. Orang kapiak dan dia beriman dengan benda tak logik. Memang orang kapiak itulah sifatnya, perangannya la yaqilun, tak berakal, tak guna akal. Tapi satu orang mendakwa dia beriman dengan Tuhan, dan Tuhan yang spesifik. Tuhan agama Islam, Tuhan yang menurunkan Quran, yang menghantar Nabi Muhammad SAW. Ada orang dia menganut deism, dia beriman dengan Tuhan tapi Tuhan tu tak ambil tahu pasal alam. So kita kata kalau ini you punya kepercayaan kepada Tuhan, kemudian you beriman dengan Darwin, kita kata okey, tampaklah celah dia untuk masuk benda tu. Walaupun benda tu still dalam mengarut. Faham tak maksud saya tu? Benda tu mengarut, tapi kita nampaklah celah mana puzzle tu boleh masuk. Sebab dia ada kepincangan pada i'tiqad daripada Tuhan, maka sebab tu dia boleh beriman dengan benda yang mengarut. Kawan hak tadi dia kosong tentang Tuhan, jadi sebab tu dia minda dia boleh masuk benda-benda hak yang mengarut ni, sebab dia dah tak ada immunity, dia tak ada imunisasi yang nak menghalang minda dia daripada beriman dengan khurafat. Yang pertama, sama ada dia tak beriman dengan Tuhan atau dia beriman dengan Tuhan yang sifatnya tak betul. Maka kepincangan akidah ini membolehkan juga kepercayaan mengarut ini masuk. Sebab tu kita kata tak mungkin orang melakukan syirik dalam uluhiyah tapi dia masih ada tauhid dalam rububiyah. Mesti kepincangan dia pada rububiyah dulu. Kalau tidak, mana mungkin dia boleh pergi sembah kubur, semua orang mati apa semua. Nah, tak mungkin. Dia mesti ada tasawur yang salah pada rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia telah mencela rububiyah Allah Taala. Sebab itu kita kata tauhid tidak boleh terpisah. Hilang satu, hilang semua. Tapi mai ikut celah mana orang hak beriman kata Tuhan dia ialah Allah yang mencipta alam, yang mengutuskan Nabi Muhammad SAW, yang menurunkan Al-Quran, tapi dalam masa yang sama dia beriman alam ini jadi melalui proses evolusi yang buta, blind, unguided, no purpose, no design. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Mencela Tuhan lah. You tak mungkin boleh percaya teori Darwin, melainkan you kena kufur dengan sejumlah sifat Allah Ta'ala. You kena percaya bahawa ada kejadian dalam alam ini yang berlaku kharij an iradatillah, luar daripada kehendak Tuhan. Dan Tuhan tidak tahu, dan Tuhan tak pernah jangka benda tu jadi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kan? Ni macam mana dia berkata geng apatheistic evolution ini, ya? Jadi dalam alam ni mana ada, ya? Kita disuruh baca surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan suruh kita pandang, kaji hidup dan mati ada.
kebaikannya. Ada hikmah dia. Dia kata hidup mati itu. Subhanallah. Benda paling buruk dalam alam ni, iblis. Para ulama mengkaji dan mendapati iblis ni banyak manfaat dia. Dengan Tuhan jadikan iblis tu banyak benda-benda baik yang berlaku dalam alam ni, daripada jihad, daripada melawan hawa nafsu, daripada ketaatan, membezakan orang yang layak masuk syurga dengan yang tak layak masuk syurga, menyerahkan kebijaksanaan Allah Ta'ala dalam menentukan orang yang ada syurga dan neraka. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Sebab itu orang yang beriman yang paling tinggi, yang sudah sampai maqam musyahadah, menyaksikan Allah dengan basirahnya, orang ini dia tidak lagi, macam kata Ibn Abil Izz, peringkat yang tertinggi dalam berdalil ini ialah kamu menjadikan Allah sebagai dalil akan adanya makhluk. Kamu mengenali makhluk dengan kamu mengenali sifat Allah Ta'ala. Kalau kerana kejadian perbuatan Tuhan adalah berdasarkan sifatnya. Ya? Saya yakin dalam alam ni ada rahmah, ada hikmah. Kenapa? Kerana saya yakin Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Khabir, Al-Azizul Hakim. Saya tidak perlu lebih bukti. Walaupun saya tidak melihatnya, saya belum dapat merasai hikmah musibah yang menimpa saya, tapi saya kenal Tuhan saya. Tak mungkin musibah ini tidak ada hikmahnya. Tidak mungkin musibah yang jadi ini sia-sia. Ada orang yang menyaksikan Allah dengan basirahnya. Yang Nabi kata as-sabru 'inda sadmatil ula itu. Sabar ketika hentaman pertama. Nak kena menyaksikan Allah sebelum apa-apa. Kena menyaksikan Allah sebagai Rabb sebelum kita menyaksikan makhluk sebagai marbub. Kalau dia melihat Allah, dia tahu Allah Ta'ala sebelum dia mengenali makhluk, bahkan sebelum dia mengenali dirinya, dia akan kenal makhluk dan dirinya. Dia akan tahu apa yang Tuhan tentukan dalam alam ini. Semuanya baik. Semuanya hebat. Tak mungkin orang yang beriman dengan sifat-sifat Allah, yang beriman dengan Al-Asma'ul Husna, tiba-tiba percaya bahawa Tuhan jadikan alam ini dengan proses Darwin. Proses evolusi yang blind, unguided, no purpose, no design. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini kalam kufur. Ya? Kufur dengan Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Ya? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Ini semua. Ya? Apa nama? Perkara yang kita kena beriman tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Baik, kita sambung. Dia kata wadallahu at-tafakkuru 'ala at-tariqil munjiyah was-siratal mustaqim wa bihi ya'rifu al-ma'buda bi asma'ihi wa sifatihi al-kamilah wa bihi yunazzihu rabbahu 'amma la yaliq. Tafakkur akan menunjukkannya ke jalan yang menyelamatkan dan siratal mustaqim. Dan dengan tafakkur dia akan kenal sembahannya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang sempurna. Dan dengan tafakkurlah dia akan membersihkan Tuhannya daripada apa yang tidak layak bagi Tuhan. Yaqulullahu azza wa jalla dalam surah Qaf ayat 6 dan 8, afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj.
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. Kemudian Allah Ta'ala kata dalam ayat 9 hingga 11, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ. Tuhan kata, mereka tak tengok ke langit atas mereka macam mana kami bina, kami hiaskan, tidak ada lubang-lubang. Bumi, tanah tempat mereka duduk ni kami bentangkan, kami letakkan padanya gunung ganang, kami tumbuhkan pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasangan yang indah-indah. Tabsiratan, yang kita dah baca tadi sebelum ni. Tabsiratan, untuk mereka melihat dengan mata hati, wa zikra, dan peringatan, likulli abdin munib, hamba yang kembali kepada Tuhan. Kemudian Tuhan kata, dan kami turunkan dari langit air yang diberkati hujan. Kami tumbuhkannya tumbuh-tumbuhan. Biji-biji benih tumbuh semua. Pohon kurma, ya, yang ada pelepahnya itu. Sebagai rezeki bagi hamba. Kami hidupkan dengan air hujan itu bumi yang mati. Ya. Kemudian Tuhan kata apa? Kadzalikal khuruj. Demikianlah juga kamu akan dihidupkan balik lepas mati. Kalau kamu merenung kejadian alam ini, kamu akan tahu bahawa penciptaan kamu tidak sia-sia. Dan bahawa lepas mati kamu akan dihidupkan balik. Sebegitu sekali. Kan? Kemudian dia menyebutkan keadaan orang yang mendustakan. Dan apa yang berlaku kepada mereka daripada balasan Allah Ta'ala yang pedih dan yang menimpa mereka. Maka Allah membimbing kita seperti mana kata Ibn Qayyim, ila an-nazari fil 'alam al-'ulwi wa bina'ihi wa irtifa'ihi wa istiwa'ihi wa husnihi wa ilti'amihi thumma ila al-'alam as-sufli wa huwa al-ard wa kayfa basataha wa hayya'aha bil basti lima yuradu minha wa thabbataha bil jibal wa awda'a fiha al-manafi' wa anbata fiha min kulli sinfin hasan min asnaf an-nabat 'ala ikhtilafi ashkalihi wa alwanihi wa maqadirihi wa manafi'ihi wa sifatihi wa anna dhalika tabsuratun idza تأملها العبد المنيب وتبصر بها وتذكر ما دلت عليه مما أخبرت به الرسل من التوحيد والمعاد. Allah suruh tengok langit, bumi, kejadiannya, keindahannya, kehebatannya, kesempurnaan kejadian langit, kesempurnaan kejadian bumi, segala manfaat-manfaat tumbuh-tumbuhan apa semua ni lah. Yang mana dengan dia melihat itu, dia akan mengingat apa yang disebut oleh para rasul tentang tauhid dan kebangkitan hidup semula lepas mati. فَالنَّاظِرُ فِيهَا يَتَبَصَّرُ أَوَّلًا. Orang yang melihat itu mula-mula dia melihat. ثُمَّ يَتَذَكَّرُ, kemudian dia mengingat. وَأَنَّ هَذَا لَا يَحْصُلُ إِلَّا لِعَبْدٍ مُنِيبٍ إِلَى اللَّهِ بِقَلْبِهِ وَجَوَارِحِهِ. Tapi ini hanya berlaku bagi hamba yang hatinya makmur dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan mengukuhkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam hati kita ni memang kita dah maftur, majbul, kita dicipta oleh Allah Ta'ala dengan kecenderungan untuk beriman dengan Allah. Berfikir, merenung kejadian alam ni, dia hanyalah sebagai pemangkin. Dia adalah sebagai activation, mengaktifkan. Macam kita ada password, kita dapat password, orang kata, okay, you just masuk password ni, then you punya internet banking akan aktif. So kita ni lahir sudah ada passwordnya. Tuhan dah bagi password. Tinggal kita nak activate. Ya. Jadi bila kita merenung, maka fitrah tadi akan tertarik. Ya. ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وأقواتهم. Tuhan suruh tengok pula tentang bahan yang menjadi rezeki dan sumber makanan kita, pakaian kita, tunggangan kita, tanam-tanaman kita. Iaitulah air hujan yang Tuhan berkati padanya. Tumbuhkan pelbagai jenis buah-buahan, tanam-tanaman. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang manis, ada yang pahit, dan ada yang sedang-sedang di antaranya. Beserta dengan beza tempat tumbuhnya dan pelbagai jenisnya.
Dan kata Ibn Qayyim lagi, Ar-Rabb Ta'ala yad'u ibadahu fil Quran ila ma'rifatihi min tariqain. Tuhan menyeru kita, hamba-hambanya dalam Al-Quran untuk mengenalinya dengan dua jalan. Yang pertama, merenung pada maf'ulatih, perbuatan, benda yang objek yang Tuhan buat, makhluk. Yang kedua, at-tafakkur fi ayatihi wa tadabburiha. Berfikir pada tanda-tanda dan merenung dengan dalam. Ya. Fatilka ayatuhu al-mashhudah wa hadhihi ayatuhu al-masmu'ah al-ma'qulah. Inilah Ibn Qayyim kata, itulah yang pertama, tanda-tanda Tuhan yang disaksikan, Kitabullahil manzur, kita Allah yang dilihat. Yang kedua, Al-Quran, kita suruh merenung Quran, merenung kalam Tuhan yang merupakan ayat-ayatnya yang didengari, yang direnungi, difikirkan. Jadi yang pertama seperti firman Allah, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, dan surah Imran. Dan banyak dalam Quran kita dah baca tadi, sebahagiannya, sedikit daripadanya. Yang kedua seperti firman Allah, afala yatadabbaruna al-Quran afalam yadabbaru al-qawl, dan firman Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Yang pertama kita merenung kejadian alam, yang kedua merenung, mengkaji, memfikir tentang ayat-ayat Al-Quran. Kejadian alam, makhluk-makhluk yang Tuhan cipta itu menunjuk kepada perbuatannya, dan perbuatan menunjuk kepada sifat. Ya. Maka objek yang Tuhan cipta menunjuk kepada pencipta yang melakukannya, yang melazimkan kewujudannya, kudrahnya, masyiahnya, ilmunya. Kerana mustahil datangnya perbuatan dengan pilihan daripada benda yang tidak ada, atau benda yang ada tapi tiada kudrah, tiada hayat, tiada ilmu, tiada iradat. Kemudian pada objek-objek yang Tuhan cipta ini ada pengkhususan yang pelbagai, yang menunjuk kepada kehendak pencipta. Dan bahawa perbuatannya laisa bil-tab'i, bukannya dengan tabiat. Bihaitsu yakunu wahidan ghaira mutakarrir. Bukan dengan tabiat, bukan dengan nature macam didakwa oleh Darwin. Sekarang setiap benda ada pengkhususannya. Ya, manusia spesial ya. Lembu spesial. Tak ada beza. Lembu, kambing, ayam, itik. Lembu pula dengan pelbagai jenis dia. Ayam dengan pelbagai jenis ayam. Manusia dengan pelbagai bangsanya. Pada perbezaan ada persamaan. Dalam persamaan ada perbezaan. Menunjukkan Tuhan yang mencipta benda ni ada kehendak. Dia nak supaya benda ni jadi macam ni, benda ni jadi macam ni. Ada iradah. وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى. Dan apa sahaja maslahah dan hikmah dan tujuan-tujuan, ya, yang hendak dicapai daripada penciptaan. Mata Tuhan cipta untuk melihat, dia sesuai elok kejadian dia. Tuhan yaf'alu lil hikmah wa ala wafqil hikmah. Macam mana kata Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Tuhan buat dengan tujuan, ada hikmah yang dia kehendaki, dan menurut tujuan itu. So bila Tuhan cipta mata untuk melihat, memang sesuai, mata itu diletakkan pada tempat yang sesuai, dengan sifat dan ciri-ciri yang sesuai. Telinga untuk mendengar, Tuhan letak telinga di sini 2 pasang. Sesuai tempatnya. Kita tak boleh bayang telinga duduk orang lain daripada sini. Subhanallah. Yang menunjukkan hikmah Tuhan. Dan apa jua manfaat dan ihsan dan kebaikan menunjuk kepada rahmat Tuhan. Dan apa yang ada dalam alam ni daripada al-batr wal-intiqam wal-uqubah, kejadian-kejadian yang menunjukkan azab, bencana, menunjukkan Tuhan itu murka, ada kemurkaan dia. Ya. Itu kita kena faham. Ada benda yang Tuhan tak suka, maka berlaku dalam alam ni kejadian-kejadian yang kita namakan sebagai bencana. Dan pada apa yang berlaku padanya daripada pemuliaan, mendekatkan dan inayah, penjagaan, menunjukkan cintanya. Kita tengok orang tu hamba Allah Ta'ala taat. Dalam keadaan rumah orang lain musnah, musibah apa semua, tiba-tiba rumah dia saja selamat. Dia ni macam-macam orang, kita tahu dia ni sentiasa selamat daripada macam-macam bencana. Kita tahu lah kata Tuhan sayang dekat dia. Tanda Tuhan sayang. Kan? Tuhan cinta.
dan apa yang ada padanya daripada penghinaan, penjauhan, ya, menunjukkan kepada kemurkaan dan kebenciannya. Ada orang yang dihinakan Tuhan, menunjukkan Tuhan benci, nasallallahu al-afiyah. Dan apa yang ada padanya daripada permulaan sesuatu yang bermula dengan kurang dan lemah, kemudian menjadi sempurna pada penghujungnya, menunjukkan adanya kejadian penciptaan semula. Apa yang asalnya dulu kita ni lemah, merangkak, baby, jadi manusia yang kuat, agak perkasa. Wallahu khalaqakum min dha'fin thumma min ba'd dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Allah jadikan kamu daripada lemah, kemudian lemah jadi kuat, daripada kuat jadi lemah dan beruban. Jadi itu menunjukkan ada kebangkitan semula. Ada proses, ada cycle dia, kan? Dan keadaan tumbuh-tumbuhan dan hayawan dan pengaliran air menunjukkan kemungkinan memang adanya berlaku hidup semula. Ya, tumbuh-tumbuhan mati, hidup semula. Ya, ini semua menunjukkan ada kemungkinan. Menunjukkan bahawa tidak mustahil berlakunya hidup semula selepas mati. Dan apa yang ada padanya daripada zahirnya tanda-tanda rahmat dan nikmat atas makhluknya, dalil menunjukkan sahihnya nubuah. Kalau kata Tuhan begitu rahmat kepada makhluknya, dia sediakan oksigen, dia sediakan makanan, tumbuh-tumbuhan, semua dia bagi. Takkanlah tiba-tiba macam mana cara nak dapat redha dia tak habaq. Tidak. Masuk kan? Kan? Tuhan bagi kita macam-macam. Berbagai nikmat. Tiba-tiba cara nak masuk syurga Tuhan tak habaq. Cara nak beribadat kepada dia, cara nak bersyukur nikmat ni Tuhan tak habaq. Mustahil. Dan cara untuk Tuhan habaq, cara kita nak bersyukur kepada dia adalah dengan dihantar Rasul, Nabi. Dan apa yang ada padanya kesempurnaan yang kalau tidak ada akan jadi kurang, menunjukkan bahawa pemberi kesempurnaan lebih utama. Apa sahaja kesempurnaan yang ada dalam alam ini, yang mana kalau tidak ada benda tu akan dianggap kurang, maka Allah yang menciptakan kesempurnaan itu tentulah dia lebih sempurna lagi. Walillahil mathalul a'la. Maka penciptaan Tuhan, objek yang Tuhan cipta, makhluk-makhluk ini adalah benda yang paling menunjukkan pada sifatnya dan kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasulnya daripada Tuhan. Maka makhluk adalah saksi membenarkan ayat-ayat Al-Quran, memberikan peringatan tentang istidlal dan dengan ayat-ayat yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kami pada ufuk dan pada diri mereka sehingga jelaslah kepada mereka bahawa baginda Nabi itu adalah benar, bahawa Quran adalah benar, bahawa dia memberitahu tidak dia akan menunjukkan tanda-tanda yang disaksikan yang menjelaskan ayat-ayatnya yang dibaca sebagai benar. Ya. Ini subhanallah. Inilah Allah Subhanahu wa taala disuruh kita merenung dan berfikir tentang kejadian alam untuk menunjukkan keesaan dan bukti kekuasaan dan ketuhanannya. Soalan dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi maka muraqabah orang yang sabar kena musibah, yakin la yukallifullahu nafsan wus'aha, syahadah redha bila kena musibah. Ya, orang yang itu bolehlah kita kata begitulah. Orang yang kena musibah ni dia ada dua, orang yang sabar dan lebih tinggi betul orang yang redha dan lebih tinggi lagi syukur. Dia lebih tinggi lagi syukur. Ya, orang yang menyaksikan kehebatan Tuhan, dia bukan sekadar bila dia kena musibah, bukan sekadar dia sabar, bukan sekadar dia redha, bahkan dia syukur kerana dia melihat hanya kebaikan. Dia tak nampak musibah sebagai musibah. Apa benda jadi dekat dia pun dia melihat benda tu sebagai nikmat. Itu yang lebih tinggi lagi lah. Lebih tinggi lagi. Semoga kita diberikan kedudukan dan makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita kenalah berusaha ke arah tersebut. Ya. Sabar adalah wajib, redha adalah mustahab bagi orang yang mampu capai redha, itu terbaik. Dalam redha mesti ada sabar. Dan lebih tinggi lagi ialah syukur. Ya, bila dia bersyukur maka dia akan redha dan dia akan sabar. Ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.